Assalamualaikum. Salam. Okey. Boleh nampak skrin saya tak? Boleh. Okey, sementara kita tunggu yang lain masuk. So, boleh just masukkan kod untuk menti.com ni kan? Kejap ya, saya ambil kod dia. Assalamualaikum. Salam. Ya. Okay, Mana yang sementara tunggu ya. Ya, saya. baru nak belajar ni. Oh, okey, tak apa, tak apa. Kita slow-slow lah. Tak ada masalah. Kita slow and steady untuk grup ni. Okay, masuk yang menti.com tu, lepas tu masukkan kod. Saya just nak tengok berapa lama you all dah kerja di UTM lah. Saya rasa lebih lama daripada saya kan. 78369014 Klik kat sini tak boleh pun? Boleh tak? Masukkan pergi menti.com tu. Okey. Lepas tu masukkan kod dia dalam tu. Boleh? Ni Ni salah satu cara. Boleh tak? Dr. Mahdi. Ni memang dah ada kod kan? Kod dia masukkan kod tu. Dalam bila you tekan menti.com tu kan, dia akan minta kod kan? Masukkan kod yang saya bagi tu. Okey. Okey, submit Okey. Boleh? Sign up ke login ni? Ni site Mentimeter. Boleh ke? Sign up email kita balik Tak payah sign up. Just masuk je menti.com tu kan. Lepas dah masukkan menti.com tu, dia akan ada please enter code kan? Nampak tak? Saya dah masuk kod Please tadi. enter 1, 2, code ni. 3. Tak boleh? Lepas tu dah Submit keluar je. tadi you choose coffee, tea or lemonade tu dah choose tu? Bukan. Soalan saya satu je. Dr. Mahadi. Ni salah masuk kod kot, Ustaz. Salah masuk kod kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya masuk balik. 1, 2, 3, 4. Bukan yang tu. Ni Bukan yang tu yang di chat. 78369014 dekat chat tu. Dekat chat ada. Dekat chat. Okey. Soalan saya, yang ni soalan saya. How long have you been teaching in UTM or other university? So total lah. Kalau pernah kerja dulu di Politeknik ke, campur lah semua tu Okay. So ini one of the tools lah untuk teaching and learning Kalau kita nak buat just simple activity. Dr. Mariam. Salam. Ni ada link menti dia. Dr. Khairul. Ya, ada. Boleh, mana yang baru masuk join, tak apa. Saya tengah just buat simple survey ni. So, masukkan di chat tu. Pergi ke menti.com. Okay. And then, masukkan kod yang ini Okay. So, saya nak tengok sebab saya tahu ramai di sini lagi senior daripada saya pun kan. So, saya just nak tengok apa ramai yang dia telah mengajar lah basically di UTM dan ada universiti. So ada yang pernah mengajar di universiti lain kan, di UTM ke, USM ke. So campur lah. Okey, dah masuk. Dapat. Terima kasih. Okay dah, okay. Sama. So kita tunggu dulu yang lain So total ada 7 orang ni, tolak saya 6. So saya expect ada 6 lah yang jawab survey ni.
Okay. Seorang lagi siapa yang tak jawab ni? Dr. Khairul dah jawab Dr. Mahadi, Dah Dr. jawab. Nazarin, Dr. Ridwan. Boleh share link tak? Tadi saya tak nampak link tu. Okay, menti.com. Okay, lepas tu masukkan kod ni. Okay. Okay, kita tunggu sampai semua 6 orang dah lakukan survey. Dah ke? Okay, baik. Semua dah jawab. So, ada 6 orang total. So, okay. Alhamdulillah, kita tengok di sini ramai yang dah bekerja lebih daripada 15 tahun lah. 3 orang, antara 10 hingga 15 tahun, 2 orang dan 3 hingga 5 tahun, seorang. So, sebelum tu saya nak kata-kata aluan lah sikit saya apa yang kalau yang tak kenal saya Mariam Mat Ghazali, saya sekarang ni Timbalan Mengarah di KAIS dan juga saya daripada PTJ Hakiki, saya adalah FKE. So untuk pagi ni kita ada slot mentoring ni. So slot mentoring untuk pagi ni apa yang saya akan lakukan adalah secara instructional punya mentoring session. So kita akan merujuk kepada U-Training. So kalau di U-Training ni kalau boleh mana yang staff yang dah ada dia punya own link lah. Kalau dah ada your own website atau TG portfolio, just click on this one and masukkan link you di sini. Okay. Dan untuk pagi ni apa yang saya nak share adalah on ni sekejap Okay, on aktiviti yang kita akan lakukan. So aktiviti yang kita akan lakukan adalah 2 aktiviti dan saya rasa yang aktiviti 1 kita boleh lengkapkan hari ni lah. Aktiviti nombor 2 ni mungkin tak boleh nak selesaikan hari ni, tapi kita you all boleh selesaikan dalam masa seminggu hingga 2 minggu. So as mentioned by PM Jariah, yang mentoring program ni adalah kurs mentoring program yang akan mengambil masa daripada 6 bulan hingga setahun lah. So kita akan keep in touch dan make sure yang saya akan try untuk bantu semualah. Saya bukannya hebat sangat, saya pun bertatih lagi, tapi sebab saya pun sebab kita di sini saya harap semuanya ada passion lah in teaching. So kita ada passion in teaching and that's why we are here in the mentoring session. So sebelum saya proceed dulu, saya nak share dulu link. Saya ada buat link untuk join WhatsApp group. So saya share di chat. So yang ini adalah link WhatsApp group, boleh masuk. Tekan situ, boleh masuk terus. So lepas daripada kursus mentoring pagi ni, kita akan still keep in touch lah dalam group tersebut. Dan saya akan try to make sure that you all submit at least aktiviti 2 ni dalam masa 2 minggu. So sebelum kita mula, saya nak tunjukkan dulu berkenaan dengan course material and resources. As mentioned, even though tajuk kita, program kita hari ini adalah on impressive academic portfolio, manifestation of teaching excellence. Kita bukannya bertujuan untuk design website sebenarnya. Kita lebih kepada content tu sendiri. Maknanya content on teaching excellence tu macam mana, bagaimana. So bagi staff yang memang teaching evaluation yang didapat setiap semester tu lebih daripada 45, kita dah memang kita tahu pelajar rate dia tinggi dan kita nak tengok apa lagi yang staff ni boleh lakukan untuk innovation in teaching and learning. Bagi staff yang mungkin markah dia kurang, tak ada masalah, kita try untuk bantulah bagaimana untuk increase.
So dalam aktiviti dalam course material ni, sebenarnya yang penting yang you perlu lihat adalah pertama adalah teaching portfolio template ni, which is teaching portfolio template ni kalau saya ambil dia punya content adalah daripada content A to H ni lah. Okay, dan untuk aktiviti 1 dengan 2 ni, aktiviti 1 akan reflect kepada teaching, evaluation and reflection. So basically kita tak akan pergi dulu kepada teaching philosophy and goal. Macam tadi PMJR cakap, kita sebagai akademik kita mesti ada kita punya own philosophy and goal sendiri. So macam saya punya teaching goal saya adalah supaya pelajar ni bila dia graduate dia boleh be employable lah. Maksudnya whatever their knowledge they learn during at the university ni can be transfer, knowledge tu can be transferred to practice. Okay, so itu saya punya aim untuk pelajar-pelajar saya lah. Okay, dan benda tu sama juga kalau kita ada student postgraduate. Benda yang sama yang kita target for any student. So sebenarnya what kita di KAIS ni adalah untuk bagi awareness lah pada staff akademik, di mana sebab sekarang ni ramai yang mungkin fokus dia pada research saja, tapi on teaching ni dia fokus sangat on teaching innovation and teaching delivery dia. So undergraduate punya lecture cuma mungkin kalau Jepun ni, orang Japan ni cakap susu je lah kan, asalkan habis teaching syllabus tu settle, dan dah complete lah dia punya delivery on teaching and learning. Tapi kalau kita nak take into teaching excellence ni, bermakna kita our own self sebagai pensyarah ni, kita take input daripada CQI. CQI ni adalah daripada teaching evaluation. Daripada situ kita try tengok kat mana yang kita lacking dan kita try improve. Kalau contoh macam tadi Dr. Sazalin ada tanya di chat so macam merasa bila kita buat CQI ni macam kita lacking. Tapi bagi saya lah, pendapat saya, Baik Iman, research pun sama juga. Kita tak semua kita publish paper KPI, achieve KPI. So sama je. Kalau kita tak achieve something, means that there's something yang kita boleh improve in a way, cara kita delivery. PM Mariam. Ya. Boleh saya interrupt ke while kita discuss boleh interrupt PM Zul. Saya ada nak tanya ke? Bukan nak tanya, nak share dan juga nak minta pandangan kan, sebab since you are in KAIS as well. Saya nampak teaching evaluation tu ada banyak peningkatan yang baik lah daripada sebelum ni kepada yang sekarang ni. Memang very fokus lah kepada pencapaian pensyarah dan sebagainya. Memang bagus untuk kita buat feedback. Cuma concern saya untuk beberapa semester ni, termasuk semenjak dari pada PKP kita yang first tu kan, saya ada isu beginilah, dari segi reliability of the student and how matured they are in assessing the lecturer. Sebab saya tengok, sebenarnya saya monitor saya punya teaching evaluation tu. Saya biasa dapat 4.8, 4.7 gitu kan. Bila masuk PKP yang pertama tu dia agak down sedikit lah, kita normal kita faham dia pergi kepada 4.4. And then selepas kita naik balik, lepas tu dia turun balik, dan saya tengok dia naik balik dan dia turun balik. Jadi sebenarnya pengajaran kita tu tidak banyak berbeza pun. Kalau nak tengok kan 2-3 kali PKP dah boleh stabil. Sebelum PKP pun dah boleh stabil. And then subjek yang saya mengajar tu pun subjek yang alhamdulillah kebetulan ada satu subjek tu saya dah mengajar semenjak saya degree lagi, jadi tutor lagi kan. Subjek tu memang dah saya very strong. Kebanyakan pelajar masa kita mengajar tu face to face tu memang sangat responsif dia, sangat baik dan sebagainya. Tapi unfortunately bila kita tengok teaching evaluation dia bagi dekat saya tu contohnya macam 4.4, macam itulah contohnya 4.45. And then for the next batch kita dapat 4.8. And then kita dapat lagi batch yang berikutnya 4.8 macam tu. And then certain batch tu dia turun balik 4.4. Jadi saya tak nampak macam mana saya nak improve, sebab kita punya method pengajaran tu nampak macam sama, macam serupa. And then kita punya in term of peningkatan facilitating student tu nampak lebih dekat saya buatkan. Tapi daripada data-data tu bila saya nak improve, saya nampak data tu agak tidak stabil kan. Sekejap pergi kepada point ke sini, sekejap point ke sini kan. Jadi saya tak tahu nak improve macam mana. Jadi saya rumuskan kepada batch of the student and maturity of the student. Ataupun dia bergantung kepada masalah mereka sewaktu mereka nak membuat evaluation itu akan mempengaruhi juga evaluation mereka, masalah sistem dan sebagainya. Jadi mereka buat dalam keadaan kabut. Jadi how reliable if I want to depend on this teaching evaluation, because
you can see that for certain subject 4.8 to 4.4 agak drastically jatuh kan. Tapi dari segi 4.8 to 4.4 4.4 kan. Jadi kalau kita tengok dari segi feedback student daripada WhatsApp, kita ada WhatsApp dan YouLearn sangat aktif. Nampak lebih aktif daripada sebelumnya. So macam mana tu pandangan PM Mariam tu? Okay. Adakah ini boleh menyebabkan saya jadi down ke atau pecara lain? Tentu akan lebih down kan. Okay, ya, setuju tu. Saya, mungkin saya boleh share sedikit lah. Okay, so kita belum masuk aktiviti 1 ini just soalan je sebab aktiviti 1 ni memang related dengan teaching evaluation lah. Maksudnya markah kita akan fill in dulu apa markah dimension kita, tapi since PM Zul dah tanya soalan tu, so saya jawab dululah, saya share dulu pendapat saya lah ya. Mungkin pendapat mentor lain, PM Jerez lain kan. So pendapat saya lah, memang akan ada walaupun macam tadi mungkin saya assume PM Zul cakap tadi subjek yang sama course yang sama, tapi markah dia 48 turun 4.4 maksudnya mengajar subjek yang sama. So bagi saya betul kata PM Zul tadi adalah batch pun memainkan peranan, maksudnya different batch intake tu different dia punya level of thinking, dia maturity tu. So itu akan effect kepada kita punya TE lah. Tetapi yang mungkin saya boleh tanya juga pada PM Zul, macam case untuk ada buat analisis ataupun bagi pelajar feedback after each lessons. Maksudnya selepas setiap classes ada bagi feedback kepada pelajar. Bertanya sama ada dia faham ke tak, rating lah 1 hingga 5. Bukannya rating kita mengajar tapi dia sendiri rating pemahaman dia berkenaan topik tersebut. So PM Zul ada tanya tak? Okey, biasanya apa yang saya akan buat, saya akan bagi dia soalan, lebih kurang 4-5 soalan dan dia akan jawab atas kertas untuk dihantar pada saya. Itu hari pertama kelas. Sebab saya nak tengok pengetahuan dia, dan ada beberapa question saya tanyalah. Kemudian saya akan tanya dia pada minggu ketiga, minggu keempat, selalunya begitulah, sama ada online ataupun face to face saya akan buat begitu. Dan seterusnya saya akan buat pada minggu ke-8, minggu ke-9 begitu, saya akan buat lagi sekali untuk tengok. Apa yang saya dapati kebanyakan pelajar lah secara average, mereka saya percaya dengan jujurlah kebanyakannya okeylah menjawab tu, kita nampak improvement dia. Dan bila kita tengok pula dalam kelas, selalunya saya ni agak jahat sikit bila saya tengok pelajar tu agak diam dan macam mandom macam tu kan bahasa saya tu. Saya akan tanya dia selalu sehingga dia berani, dia dah tahu dah nanti kelas saya akan tanya, dia akan target dia kan, dia akan prepare. Selalunya begitu. Sebab tu saya rasa macam agak sukar, saya nak tahu dekat mana lagi saya nak improve sebab method tu ada. PM Dr. Zul tanya pelajar ni dia rating diri sendiri ke? Maknanya daripada 1 hingga 5 dia faham ke tak topik ataupun macam PM Zul bagi dia soalan untuk jawab? Saya bagi dia soalan yang ada soalan biasa dalam 5 tu akan berkaitan dengan diri dia dan juga 2 daripada soalan tu berkaitan dengan diri saya. Contohnya macam mana dia melihat saya pada peringkat awal itu pengajaran saya, kemudian bagaimana pula selepas 2-3 minggu tu bagaimana saya punya pengajaran, suara saya macam mana, dia boleh terima tak, atau bahasa saya tu dia boleh faham tak. Selalu soalan gitu je. Okey, yang itu saya rasa dah mencukupi juga. Cumanya mungkin kalau macam apa yang saya buat, saya buat over the top lah basically. Kalau ini contoh last semester saya mengajar subjek ni. So kalau lihat sini ada assessment, every week akan ada assessment. Okay, contoh ni saya punya week 1, week 2, setiap minggu tu akan ada lesson assessment dan pelajar akan rating lah. Contoh kalau saya ambil satu respon ni, okay, pelajar akan rating apa yang dia faham dan yang ni on topic from the continuous time Fourier transform, did you understand about the topic, rate themselves lah. So basically diorang pun rate 5. Saya jarang bertanya soalan yang dia rate saya unless pada minggu ke-9 dengan 10 sebelum pelajar membuat teaching evaluation tersebut. Okay, so mungkinlah pendapat saya try untuk explain dulu PM Zul sebab different batch ni mungkin dia tak faham teaching evaluation tu macam mana masa dia melakukan memberikan markah pada pensyarah So mungkin boleh untuk sebelum minggu ke-12 kan pelajar start memberikan markah teaching evaluation tu, kita explain dulu berkenaan dengan teaching dimension. So dalam teaching portfolio punya website ni ada dalam link aktiviti bawah Wakelet tu ada instrumen. Okay, instrumen
untuk teaching evaluation instrument yang belah kiri ni. Okay, yang ini. So boleh tengok sini, teaching instrument ni kalau boleh kenapa tak? Boleh pula. Okay. Sekejap saya buka file tersebut. Okay, maaf Okay, yang ni So nanti saya linkkan balik lah, mungkin tadi link dia tak connected. So boleh tengok di sini. So ni teaching instrument, teaching evaluation instrument. Kita ada 5 instrumen lah. So daripada sini mungkin bolehlah explain satu-satu pada pelajar. Contoh pengetahuan dan kemahiran ni, apa dia punya explanation, persediaan pengajaran, apa explanation dia, kaedah pengajaran, kaedah pentaksiran, bimbingan penyeliaan. So cara saya pula sebelum minggu ke-12 tu saya akan ambil komponen-komponen yang ini. Komponen-komponen ini dijadikan soalan dalam feedback. So pelajar boleh rating terus saya sama ada dia faham ke tak, 5, 4 hingga 1 tu lah. Okay, so itu mungkin cara saya buat dan setakat ni lah apabila saya buat comparison saya bukan setakat fokus on teaching evaluation di peringkat UTM tu sendiri. Saya buat juga my own survey form So contoh survey form yang saya buat, contohlah saya tunjukkan di sini. Okay, reflection untuk survey form untuk saya punya teaching evaluation contoh. Okay. So boleh tengoklah saya punya ni contoh yang saya buat comparison verification of teaching evaluation course feedback yang saya mengajar untuk satu subjek ni. Okay, yang untuk yang TE marks ni yang warna hijau lah. So basically daripada TE marks ni adalah marks yang diberikan oleh pelajar melalui sistem teaching evaluation UTM. So dibagi 4.44. Okay. Yang warna oren ni adalah average daripada soalan yang saya berikan di sini. So soalan ni adalah based on markah yang saya dapat average 4.23. So basically kalau tengok sini dia tak jauh banyak, tapi bila pelajar menilai teaching evaluation online maka saya lebih tinggi sikit lah. Okay? Dan sama juga dengan another subjek ni. Maka yang pelajar bagi dalam saya punya own survey form dia bagi 4.48, which is soalan ni tak sama lah, very simple je. Dan dia bagi markah 4.52. So ni contoh-contoh yang you boleh lihat lah, dan ini contoh saya punya website yang website saya ada dalam link Wattpad tu saya ada bagi. Dan contoh lah macam PN Zul bagi tahu tadi, saya mungkin boleh saya bagi suggestion lah, sebab kita sekarang ni kita kadang-kadang frustrated juga bila kita dah mengajar dengan sungguh-sungguh, passionate semua, pelajar cakap dia faham tapi markah diberikan tu agak rendah kan, bawah 45. So mungkin yang saya boleh bagi cadangan lah, saya selalu akan buat 4 jenis feedback form. Satu adalah weekly feedback form, yang ni yang general yang saya bagi setiap lesson, after each classes saya akan bagi. So dia akan rate themselves lah, contoh do you understand Dr. Mariam explanation ni. So dia rate themselves, bukan saya punya. Dia rate sama ada dia faham ke tak. Kalau dia tak faham, dia akan bagilah dalam komen ni which slides ataupun which topic yang tak faham. So next class tu saya akan explain balik lah. Okay, based on kalau satu pun pelajar di-inform yang dia tak faham yang tu, saya akan explain balik. Dan saya akan buat another feedback form which is prior to midterm exam juga. So di sini untuk nak make sure lah pelajar kita ni kadang-kadang dia study last minute, especially bila kita dah online exam ni kan. So semua dah open book semua. So mereka tak take for granted lah yang bila dah open book, dan kita bukan nak cakap student ni dia dah plan untuk meniru tapi kita assume yang there are some student yang dia tak dia ada plan nak meniru kan, dia nak buat group semua and so on. So make sure that kita juga tanya mereka dalam feedback midterm, yang ni feedback untuk before midterm exam. So basically apa yang saya tanya adalah okay, kalau you tengok di sini, you tengok di sini adalah for the midterm exam, have done the following to ensure grades. So dia dah revise ke belum chapters, Dia dah revisit recording video on synchronized class ke belum, dia dah buat ke tak exercise and tutorial. And then yang ini extra lah, I have make my own notes and summarize into. So ini dia memang kena jawab dengan tulus ikhlas lah basically. So sebab tu saya akan bagi tahu, be true to yourself since the assessment reflect to your understanding effort on topic. So
bukan saya akan bagi dia markah based on this feedback, dia sendiri, dia akan reflect pada diri sendiri sama ada dia dah buat any revision ke tak sebelum exam. So masa saya buat feedback form ni, most of pelajar dia jawab 50 hingga 60%. Maksudnya ramai lagi yang tak study. So bila dia jawab soalan ni, dia akan tahu yang okay, I'm lacking lots of things, so dia kena start studying lah, okay, for the exam And then lagi satu sekarang ni macam contoh saya letak jugalah macam I'm aware the midterm exam I held on the following date. Sebab apa saya letak macam ni? Untuk BEKM saya punya program Mechatronics Engineering ni, pelajar foreigner ramai Pelajar foreigner ni dia banyak yang take advantage yang dia nak buat repeat test sebab dia tak nak ambil, dia banyaklah bagi alasan MC semua. So bila buat macam ni dia tak ada alasan untuk dia tak tahu ada exam on that day. So saya buat juga. So alhamdulillah tak adalah yang repeat test. And lagi satu yang saya selalu buat jugalah, bila kita buat online macam ni, kita boleh buat breakout session kan. So kita boleh dapatkan pendapat pelajar juga sama ada dia suka ke tak breakout session. Dan mostly ada yang cakap suka, ada yang cakap tidak. Bila tidak tu ada benda yang dia cakap tidak. Contoh macam kita tengah ada discussion sekarang ni, di mana some of the student, dia punya peers tu tidak tiada mic, even tak write in the chat. So senyap je kan. So macam mana discussion tu hendak berlaku So these are the things yang kita boleh try untuk lakukan survey tu supaya kita dapatkan feedback, supaya kita boleh improve breakout session tu not only on our side tapi on student side, supaya dia pun happy bila ada breakout session ni Dan last kali saya buat juga overall course feedback. Overall course feedback ni adalah basically yang ni tidak merujuk kepada TE tapi untuk saya sendiri. Sebab saya nak tahu juga sama ada subjek yang saya ajar pelajar faham ke tak. Okay, sama ada dia okay macam ni rate Dr. Mariam teaching for semester low to high. Okay, will you be interested to have Dr. Mariam as a lecturer for full subject? Ini memang soalan maut lah kan. Tapi pelajar memang jawab, ada yang jawab ada jawab maybe, ada yang jawab no, tak ada lah, ada yes and maybe tak ramai, yes ni ramai jugalah. Okay, dan ini kita tanya juga sebab untuk maklumat semua, teaching evaluation, pelajar bila dia jawab teaching evaluation tu, dia kena letak situ, dia target dia dapat grade apa, dia dapat grade A ke, A minus ke, B plus ke. So saya pun nak tahu pelajar nak target untuk apa grade untuk subjek yang saya ajar sebab kita tak nampak markah TE tu sebenarnya. Saya pun tak boleh nak akses sebab PPK dia cuma release markah TE ni selalunya lepas kita dah habis final exam after marking punya period tu baru akan release that marks. So susahlah kita nak tengok sama ada pelajar nak target berapa. So kita sebagai pencara kita boleh proaktif untuk diri sendirilah. So ini cara saya lah. So mungkin membantu ke PM Zul saya punya idea ni? Mungkin boleh buat. Saya sangat impressed dengan itu idea tu. I think this is a very good idea. It's just that I want to know, di form ni PM Mariam create sendiri guna Ulearn ke atau ada software dia? Saya guna Ulearn je, Dr. Guna Zul. Ulearn ya. Okay. Ya, saya rasa dia punya content this is very objective. Saya nampak macam senang kalau kita nak pergi pinpoint kepada point kita tu kan before and after. Cuma nanti macam mana saya nak ambil ni sebagai contoh untuk saya create my own? Saya boleh share sebab sebenarnya each of the feedback ni sebab saya boleh download dia punya, saya boleh export dia punya question tu. So nanti kalau you all nak, nanti saya share lah dalam grup WhatsApp Boleh, masuk ke? boleh Boleh. PM Mariam share kan? Saya rasa mungkin ada soalan tu saya boleh modify untuk ke diri saya. Boleh. Thank you Boleh very much. modify accordingly lah. Saya tak kisah sebab saya pun letak kat website saya. So Terima kasih Dr. Mariam. sama-sama. Boleh. Setuju juga dengan pandangan sahabat kita tu Dr. Zul tadi lah kan tentang penilaian ni lah kan sebab macam Dr. Zul cakap tadi pandemik COVID kan dia ada turun naik tu. Jadi mungkin macam Dr. Mariam explain ni mungkin continuous lah kan week 1, week 7, week 10 kan. Jadi penilaian tu kita nampak ada berterusan lah sebelum week 12 student akan nilai overall kita tu kan. Betul? Ya, betul. Okay, so yang ni cara saya lah sebab saya sendiri pun sebelum saya dapat, kalau you all tengok lah markah saya TE ni sebelum ni up and down jugalah markah saya kan, ada yang 4, bawah 4 tak ada lah, tapi ada macam naik turun kan, dia macam kenapa lah naik turun macam tu kan. So tapi sekarang ni dia dah stable most of the time.
dia dah almost sama dalam range 4.5 lah. Kita boleh expect yang dia range sama lah. Cuma Kalau dia saya nak tanya Dr. Mariam. ya, Nak tanya. betul, boleh. Okey, bagus ni. Adakah nanti kita punya e-portfolio tu akan kita letak dekat sini nanti? Masing-masing. Sebab saya tengok Betul. mentor-mentor kita dengan sahabat-sahabat kita, ada yang letak, ada yang tak letak tu macam mana? Okey, sebenarnya kalau saya terangkan dulu idea dia untuk mentoring course pagi ni, one activity adalah untuk kita nak identify lah kita punya marks dimension untuk teaching evaluation tu satu. Tapi towards the end of kita punya mentoring ni yang selama setahun ni kan, kita nak come out dengan kita punya own teaching portfolio lah yang dia dah digitalize kan. Maksudnya dalam bentuk website. So untuk website, contoh website yang ni jangan rasa macam overwhelm lah. Ini website saya original, memang saya dah ada sejak 2014. So yang saya baru-baru buat adalah on teaching ni, saya tambah lagi tab yang baru which is teaching portfolio ni, baru buat tahun ni. Saya baru siapkan tahun ni teaching portfolio, guna Google site je saya buat. So teaching portfolio ni lah yang kita nak target untuk yang program mentoring ni So focus on teaching portfolio. So apa yang kita nak plan untuk buat adalah semua benda ni lah towards the end. Tapi untuk yang hari ni kita nak fokus on teaching evaluation ni tadi, teaching evaluation. Lepas tu kita nak fokus on teaching reflection juga. Teaching reflection. So kalau yang soalan tadi kan, yang you all tengok soalan survey saya ni semua, daripada soalan survey ni lah saya dapatkan feedback pelajar yang saya highlight ni, mana yang saya nak emphasize lah kan, dia punya feedback on classes ni kan. So ini contoh-contoh lah yang pelajar bagi komen, yang sebenarnya komen-komen beginilah yang menyebabkan kita ni berasa sangat motivated untuk keep on teaching keep on improving untuk saya lah. So saya rasa untuk pensyarah lain pun sama juga. Bila you dapat feedback yang sangat panjang, macam contoh pelajar ni komen sangat panjang yang ni, ini seorang pelajar saja yang komen sangat panjang. So dan dia adalah overall feedback form yang saya gunakan last kali ni. So dia komen dengan sangat panjang dan memang menyebabkan saya pun sangat macam excited lah untuk keep on motivated untuk nak improve teaching walaupun kalau you diberikan subjek yang sama, kita boleh keep on improve kita punya teaching So itu idea dia lah untuk hari ni. Tapi kita belum nak buat lagi website, itu nanti later bila kita try untuk settlekan dulu aktiviti 1 Okay, so boleh saya teruskan dengan aktiviti 1? Okay, boleh. Okay, so aktiviti 1 ni, kalau you all tengok aktiviti 1 ni adalah saya ada give Excel template ni. So Excel template ni yang, sekejap saya buka Excel template. Kalau you download Excel template tu, Excel template ni simple je aktiviti dia. Simple untuk siapa yang dah biasa tengok dia punya markah teaching evaluation lah. Okay, so ini adalah Excel template yang kita nak buat, yang kita nak update lah untuk aktiviti 1. Dan daripada situ kita akan nampak yang teaching evaluation ni dia ada teaching kompetisi, ada 5 dimensi 5 dimensi, iaitu pengetahuan akan kemahiran pengajaran, persediaan pengajaran, kaedah pengajaran, kaedah pentaksiran, pembelajaran dengan bimbingan dan penyalian. Okay, so apa yang untuk kita nak buat untuk aktiviti 1 adalah kita nak dapatkan data-data untuk 3 semester sebelum, maknanya semester lepas dan 2 semester sebelumnya, maknanya total 3 semester lah. Okay, so jika you all dah buka, dah buka Excel file tu, sebenarnya kita nak gunakan konsep PDCA lah, PDCA. So apa dia PDCA? Saya rasa mostly yang kalau yang dalam engineering tahu pasal PDCA tapi saya explain juga. So apa yang kita selalu buat, kita start dengan planning So kita ada initial planning yang dah ada, contohlah kita dah ada satu program yang dah ada syllabus, dah ada course dia, dah ada syllabus, dah ada mapping dia, dah ada LO, CLO semua. So kita akan proceed dengan apply initial plan. So act lah, kita semester ni dah start. So kita sekarang tengah acting on it Dan kalau kita mengajar subjek yang sama dengan sebelum ni, kita ajar subjek semester ni, contoh saya ajar subjek Introduction to Mechatronics dan previous semester saya pernah ajar juga. So daripada situ saya dapatkan dulu apa CQI yang kita boleh dapatkan daripada komen-komen pelajar. Okay, satu adalah CQI daripada kita sendiri, sebab by the end of the semester kita akan buat analisa on markah pelajar
Maka pelajar kita akan tengok sama ada LO tu FPO mapping achieve ke tak achieve ke tak, maksudnya ramai yang fail ke ramai yang pass and so on. So daripada situ kita buat CQI on subjek tu sendiri. Okay, subjek tu sendiri sama ada kita perlu improve on, mungkin sebelum ni ada markah ramai fail. Daripada 90 pelajar, 20 pelajar fail. Dan kita kena pasti kenapa ramai yang fail pada semester tersebut, pada kohort tersebut. Walaupun kohortnya berbeza dengan kohort yang akan datang, tapi kita kena identify adakah sebab the delivery itself or adakah sebab the content itself. Okay, most of the time sebab of delivery of lecturer. Bukannya delivery lecturer content tu tidak betul, bukan itu. Tetapi aktiviti untuk assessment tu tidak mencukupi untuk pelajar menjawab soalan final exam nanti. Final exam sekarang ni kita dah banyak guna HOTS higher order thinking skill tu. So soalan dia tak sama sebiji seperti dalam textbook. Pelajar memerlukan kemahiran tinggi untuk dia berfikir untuk menjawab soalan. So bila kita tak praktis daripada awal HOTS type of question ni daripada midterm exam ke ataupun daripada quizzes ke ataupun dari assignment, pelajar tak boleh nak jawab dalam final exam. So sebab tu ramai yang fail dalam final exam nanti. So sebab HOTS tu tak diimplement daripada awal kepada subjek, pada soalan-soalan awal. So itu yang kita nak try to plan out sekarang ni. Tapi sebab kita dah plan dan do, so sekarang ni apa yang kita nak buat adalah aktiviti checking. Yang aktiviti pertama adalah kita nak check dua benda ni. Kita nak tengok markah untuk setiap subjek. Contohlah ini saya punya markah. So saya letak je lah sini. Contoh saya check untuk sesi semester 2019-20 dengan semester 2. Okay, kod dia BKC 2433. Ni subjek yang saya ajar. Respondent ni maksudnya pelajar yang bagi markah untuk kita lah. So ada 54 orang. So normally kalau di KS kita akan filter respondent yang kita ambil pakai sebagai itu markah dia yang betul adalah lebih daripada 20. Kalau kurang 20 maksudnya tak reliable lah data tu, sebab kita risau kalau macam setakat seorang je bagi markah, dia bagi markah 5. So memanglah semua 5 kan, 5 markah. Tinggi tapi respondent dia cuma 1. So kita ambil 20 ke atas So dalam markah TE ni, total TE ni skor yang you dapat belakang ni, 4.52. Ini yang dipamerkan dalam you punya markah. Tetapi untuk dapatkan average score ni, you akan ada 5 dimensi ni So pengetahuan dan kemahiran, persediaan pengajaran, kaedah pentaksiran, bimbingan pengelaan So basically inilah dia punya soalan tu. Okay, kalau saya tunjukkan kat sini, inilah dia punya dimensi ni tadi. So pengetahuan kemahiran, persediaan pengajaran dan so on 5 dimensi tu. So apa yang kita nak buat entiti satu ni, kita nak isikan setiap satu. So kita kena akses kepada TE, laporan TE di SMP Bawah laporan nanti saya tunjukkan kat mana. Kalau yang tak pernah pergi tengok, so saya tunjuk kat mana. So masukkan markah itu dan averagekan dia. So kalau misalkan sebab saya ada mengajar satu subjek je setiap semester sebab saya pegang pentadbiran. So saya ada satu je lah. Kalau just in case kalau you mengajar last semester ada 2 subjek, so masukkanlah 2 subjek. So daripada situ kita nak highlightkan lowest mark for each dimension. So contohlah untuk dimension pengetahuan dan pengajaran PDKP ni. Yang mana yang paling rendah 4.49 Next, persediaan pengajaran PP, highlightkan dia. Semualah. Dan total yang terendah adalah yang ini. Dan di bawah sini pun nanti minta averagekan score untuk KP ni. So kita nak highlight dia semua dan highlightkan mana yang paling rendah antara dimension ni tadi. So saya punya yang paling rendah adalah on bimbingan dan penyalaan. So saya tahu daripada sini walaupun markah saya above 45 tapi saya masih lagi tak puas hati lah kan, sebab bawah 45 tu kan. So saya rasa macam walaupun you dapat 48 pun kita boleh improve our own delivery ni. So cara bimbingan penyalaan ni macam mana? Apa yang kita nak improve So dan dalam aktiviti satu ni juga, lepas dah isikan, apa yang saya nak kita sama-sama buat adalah kita nak reflect balik. Kenapa you rasa yang masa TE yang you dapat 45 ni, untuk pengetahuan pengajaran ni, apa yang you lakukan? Contoh, kalau pengetahuan pengajaran ni, you ada buat revision sebelum kelas, 1 hour before class, you ada buat revision and so on. Ataupun adakah you terus je buka aja slide ataupun buka aja textbook online, you mengajar macam tu saja. So kita ini be truthful to ourselves lah kan. Kita sendiri yang tahu. Saya pun tak ada nak tanya you all. So kita kena
kena apa panggil, kita kena be truthful lah. So tulis sini apa yang kita lakukan. Okay, kaedah Kena pengajaran. jujur. Jujur. Sorry, saya tak jumpa ayat dia. Jujur. Kena jujur dengan diri sendiri. So kaedah pengajaran contoh. Contohlah saya adalah masa saya tahu yang masa pengantar sistem mekatronik saya dapat rendah ni sebab masa tu saya kurang buat breakout session. So semester ni apa yang saya lakukan next semester tu saya banyak buat breakout session dengan pelajar. So kita ada buat activity group, lepas tu lepas activity group saya share juga pelajar akan upload dia punya aktiviti di Padlet dan saya akan discuss dengan pelajar jawapan mereka. So dari situ pelajar dia lebih faham lah dan itu antara kita punya cara kita untuk improve lah. Kenapa kita punya markah on bimbingan pengenalan yang rendah Okay, so itu aktiviti 1. Aktiviti 2 nanti, okay, dia bersambung lah. So aktiviti 1 ni saya harap boleh completekan by hari ni lah. Kita pun tak ada masa ni. Okay, kalau tak hari ni tak apa. Kita bagi masa dalam 2 minggu tak ada masalah. Dan lepas daripada aktiviti 1, continuous pada aktiviti 2 iaitu plan and suggest idea to improve the 5 dimension of teaching and instrument. So daripada sini saya dah ada linkkan juga. Okay, contohlah kalau kita tahu yang kaedah pengajaran kita rendah okay, mungkin dalam grup nanti, grup mentoring pun boleh juga tanyalah kalau misalnya kata tak tahu macam mana nak improvekan kaedah pengajaran kan. Saya ada bagi link kat sini. Link adalah kepada training KAIS. Kalau you all klik situ, dia akan pergi ke training KAIS. Okay, on delivery. Maknanya teaching. Kalau pergi kat sini, training, teaching. Okay, kaedah pengajaran maknanya mengajar lah, cara mengajar kan. So basically delivery lah, cover delivery. So delivery. Contoh kalau you ada buat team teaching tadi. So boleh pergi kepada recording sini. Dan dalam sini sangat banyak kaedah yang di-share oleh penceramah Contoh. Dan boleh tengok di sini dan lagi satu yang saya nak share juga adalah pada 2019 ni PM Dr. Azidah dia ada share berkenaan dengan TOT Education 4.0 ni. Basically adalah teaching and learning tools and apps. So banyak link yang saya share di Wakelet ni yang bawa tools teaching and learning tools and apps ni. Semua ni mostly ada yang saya tambah tapi mostly banyak yang saya belajar dapatkan daripada join kursus Dr. Azidah lah, PM Dr. Azidah USM. So ini sangat-sangat berguna. Contoh yang satu saya guna tadi adalah menti.com kan. Itu very simple survey. Kalau nak buat survey guna Microsoft Form pun boleh tapi dia just blend je lah kan macam tu. Very macam formal kan. Kalau you guna menti.com tadi kan dia macam nampak sangat interaktif and so on. So boleh masukkan lagi soalan dalam ni. Okay. So dan itu satulah. So ada soalan So yang ni nanti boleh tengoklah cara untuk improve. Okay, yang ini and so on. So masukkan nanti dan kita harap nanti lepas dah selesai semua ni, you boleh lepas dah selesai yang aktiviti pertama tu, bolehlah upload di sini bawa aktiviti pertama add submission, upload saja Excel file tadi. Dan aktiviti 2 pun sama, upload sebagai Excel file juga. So saya rasa okay, sebelum saya pergi ada soalan tak saya nak tunjukkan cara nak akses kepada TE tu ni? Doktor, sorry nak tanya kalau saya yang terlepas pandang, yang aktiviti 1 dan aktiviti 2 tu dua-dua adalah file Excel Betul, the same file Excel. So maksudnya submit sekali ke kena submit 2 kali tu? Okay, sebab aktiviti 1 tu kita nak tengok dah lengkap ke belum. So kalau once dah lengkap aktiviti 1, you upload je aktiviti 1 ni dalam yang submission assessment file tu saja. Aktiviti 2 ni bolehlah upload sama je benda yang sama tapi dah lengkap yang aktiviti 2 ni. So yang ni take your time lah. Kita tahu kita punya target adalah untuk improve semester ni punya. Maksudnya kalau you ajar subjek macam saya ajar Introduction to Mechatronics semester ni. Saya ajar subjek ini semester ni. So saya punya expectation adalah dengan apa yang saya tahu, saya reflect on saya punya teaching. So saya plan untuk buat yang sekian untuk improve semester ni. Okay, dan apa yang kita nampak adalah sebab tu PM Jerry ada mention tadi. Kita akan nampak output ini selepas basically 3 hingga 6 bulan. Maksudnya selepas pelajar dah menilai kita TE, kita akan nampak sama ada TE kita naik ke tak
Tapi saya cadangkan memang kita kena buat juga survey forms kita sendiri supaya kita bolehlah compare side by side kan kenapa jauh sangat dengan apa yang pelajar bagi dalam form kita, dan boleh remind pelajar dalam kelas bila menilai TE form online tu make sure menilai dengan betul, dengan jujur, bukan just simply bagi markah aja pada pensyarah. Sebab itu kena ada reminder pada pelajar, sebab pelajar ni kadang-kadang kalau kita remind dia simply bagi markah saja. Okay, so saya nak yang itu saya nak tanya pendapat Dr. Mariam jugalah, sebab kadang-kadang mungkin pensyarah ni benda tu agak sensitif, so mostly kalau saya tanya pensyarah, mereka tak ada sentuh pun benda tu kan, yang berkenaan mana penilaian Dr. ni. Ridwan? Ya? Yang mana? Berkenaan mana? Penilaian pengajaran ni. Penilaian. Selalunya jaranglah pensyarah akan bagi tahu untuk buat penilaian yang betul, sebab seolah-olah kita minta pelajar bagi markah tinggi kan. Oh, So tak. selalunya benda tu Saya silent. So kalau saya ada selalu okay, so maksudnya Dr. Ridwan mention yang yelah, saya tak adalah cakap kat student nanti minggu ke-13 ni bagi markah saya tinggi 5. Saya pun tak adalah buat macam tu. Tapi cara saya adalah secara macam mana cara saya bagi adalah kita dah buat feedback ni weekly semasa lesson kita sendiri. So dia akan tahu yang that is the reason why kita bagi assessment ni, supaya pelajar ni bagi komen yang betul lah masa dia menilai markah tu. Okay, so bukannya kita akan bagi tahu okay nanti bila TE form ni minggu ke-13 dah buka, make sure you bagi saya 5. Kalau pelajar bagi semua 5 pada pensyarah, kita tahu ada masalah situ sebenarnya. Kak Is tahu sebenarnya pelajar ni disuruh untuk bagi 5. Okay, so itu antara komen kita. Dan untuk maklumat semualah, sebenarnya teaching evaluation form kita ada upgrade sedikit. Untuk semester mungkin ada upgrade. Other than kalau staff kalau student ada bagi markah kurang daripada 4 pada pensyarah, dia wajib menyatakan apa komen feedback dia pada dimensi tersebut. Contoh dia bagi on teaching delivery tadi kan. So dia bagi markah bawah 4. Contoh sebab tadi semalam masa hari Rabu tu ada yang bertanya sebab ada yang menyatakan yang beramai-ramai satu batch tu bagi markah rendah kan. So memang kesianlah kalau dapat macam tu. So bila pelajar ni bagi markah rendah, dia wajib menyatakan apa masalah dia. Kalau dia tak menyatakan masalah dia just test je. So adalah masalah di situ, satu batch tu ada masalah, dia berkomplot lah. So selalunya untuk kes ini, Kak Is, kita tak ada macam penalize pun staff tu. Kita mohon kepada fakulti, dekan atau TDA untuk kena buat CQI, kena tanya pada staff, tanya ada masalah ke delivery, teaching and so on. Kalau contoh dia cakap tak ada masalah, dia boleh tunjukkan bukti yang di delivery dengan baik, sebab kita semua sekarang ni online recording kan. So boleh tunjukkanlah recording dia mengajar macam mana, so dari situ boleh tahu sama ada pelajar ni bagi markah dengan jujur ke tak sebenarnya. So betul kata Dr. Ridwan tadi, saya pun bukan jenis nak suruh student bagi markah tu, sebab tu saya buat juga saya punya survey form sendiri, sebab saya nak semak juga survey form tu betul ke tak kan yang pelajar bagi markah pada saya. Saya lebih reliable untuk survey form saya sendiri supaya benda tu sebagai black and white juga pada saya. Kalau student bagi markah rendah, saya boleh justify yang saya ada buat feedback form dalam kelas dan ini markah yang pelajar bagi by the end of the week 14. So kita buat untuk diri sendiri, untuk CKI diri sendirilah. Okay, yang saya teruskan boleh? Sebab dah nak pukul 9. Boleh. Sorry. Pukul 12 so dah. saya Okay. pergi SMP ni tadi. Okay, SMP kat mana nak check? Pergi laporan. Okay, pergi laporan penilaian kursus. Okay, bawah laporan penilaian kursus ni you akan nampak banyak lah. Saya boleh nampak banyak sebab saya nampak untuk satu UTM. So untuk staff, saya rasa you boleh, saya rasa lah, boleh Yang tak atas sekali, atas sekali. login? Yang atas sekali boleh Boleh. Okay, Saya yang baru atas try sekali tadi. betul. Okay, yang atas sekali sebab saya tak boleh. Atas sekali you pergi tengok yang 2020 last semester punya. Contohlah sebab saya boleh tengok semua kan. So itu yang masalah saya. So contoh saya ambil saya punya lah. Mariam. Okay, untuk subjek saya. Okay, so markah di kat sini. Contoh markah yang untuk PD kemahiran pengajaran ni kan. Markah dia average ambil yang ni, 4.49. So 4.49 tu masukkanlah dalam markah dalam kolom ni, 4.9. So next adalah 4.57. So masukkan dalam markah yang ni 4.57. Itu je lah untuk
untuk yang first ni, lepas tu highlightkan mana yang rendah dan daripada situ ini kena buat reflection Okay, sedikit lah. sorry, yang soalan yang rendah tu maksudnya berapa tu? Bawah 4.5 ke macam mana? Bukan rendah bawah 45, yang paling rendah antara semua-semua. Maksudnya Oh, okay. macam contoh untuk pengetahuan dan kemahiran ni kan. You nampak yang ni kan. So antara yang 3 ni, yang ini paling rendah, 4.49. Kebetulan lah di bawah 45 kan. So ini paling rendah lah. Lepas tu sama jugalah untuk yang dimensi ni. Okay, sebab yang tengok sini adalah highlight ikut dimensi kan. Highlight ikut dimensi. Okay, so highlight ikut dimensi yang ini, okay, ini yang paling rendah. Yang ini 4.39 yang paling rendah. Kalau yang ini 4.41 paling rendah. Yang ini 4.42 paling rendah. Okay, lepas tu daripada yang ini pula antara 55 dimensi ni, 4.47 ni paling rendah. Okay, so saya highlightkan sini supaya senang kita nak tengok kan mana yang kita perlu improve ourselves. So task next adalah kena reflect sedikit. Reflection on apa yang you dah lakukan sebelum ni, kenalah tengok balik masa you mengajar subjek, masa saya mengajar isyarat and system 4.52 dan paling rendah adalah kamera pengajaran. Mungkin yang sini pelajar mungkin dia merasakan yang, sebab itu penting survey form yang you buat bagi pada pelajar setiap lessons tu. You boleh nampak pelajar akan bagi rating berapa dan kita tahu, oh mungkin dalam ni bila pelajar bagi markah yang contoh daripada 5 dia bagi 4 ke 5 kan. So 4 ke 3. So dari situ kita tahu yang mungkin dia ramailah pelajar, bagi saya dia tak suka kalau kita just buat asynchronous kan, mengajar macam ni je. Dia nak ada aktiviti, contoh guna Padlet, ada discussion, lecturer explain balik kalau pelajar buat silap, lecturer akan betulkan kat mana yang salah dan cara kita bagi markah. So dia suka kalau kita bagi feedback yang begitu Sebab yelah dia pun nak score untuk subjek kan. So dia perlu tahu juga sama ada markah yang apa yang dijawab betul ke salah. Okay? Sebab saya tak pasti kalau lecturer lain mungkin bagi assignment dan markah assignment tu tidak diberikan dalam masa semester berjalan masa dah habis semester baru bagi assignment markah, so pelajar tiada chance untuk nak improve diri sendirilah. Okay, so itu cara lah untuk dapatkan markah So saya rasa tu saja, tak sempat nak buat aktiviti sebab dah memang tak cukup masa So kita akan masuk ke link yang awal tadi. So sebelum tu boleh join dalam WhatsApp group saya supaya kita keep in touch. Dan lepas ni kita masuk balik ke group webinar yang asal tadi Okay? Semua? Okay? Dr. Ridwan, Dr. Zul, Dr. Mahadi, PM Sabrina, Dr. Nazarin Okay, so kita keep in touch sebab memang sangat limited time maaf sangat So itu saja, so kita pergi ke main group balik Okay, terima kasih semua. Nanti kita hantar assignment kita. Ya, okay. Minta Dr. Yam, minta Dr. Mariam share nanti Ya, saya share yang survey tu nanti Okay. Alright. Boleh juga hantar kat saya. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Kita jumpa di main Webex Kena masuk main Webex Webex. Di U-Training tu Okay.